Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Bersyukur kita terhadap ilahi atas kurnianya dapat kita berkumpul bersama bagi menjayakan forum yang akan kita adakan pada hari ini. Saya, Nik Nurmisha Fatihah binti Nik Fairul Azli selaku moderator pada hari ini ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para hadirin terlebih dahulu atas kesudian anda mengikuti forum ini. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan barisan panel kita. Baiklah, ahli panel pertama kita, Saudari Nur Nafijah binti Rosman. Selamat datang, Saudari. Dan ahli panel kedua kita, Saudari Nur Zakirah Izzati binti Fauzi. Selamat datang juga buat Saudari Nur Zakirah Izzati. Sebelum saya menyimpang lebih jauh, saya akan mengulas sedikit berkenaan tajuk forum yang kita akan bincangkan pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini ialah menerapkan falsafah pendidikan kebangsaan negara dalam modal pembangunan insan bersepadu. Hadirin yang dihormati sekalian, falsafah pendidikan kebangsaan ialah dasar di Malaysia yang memfokuskan pembangunan individu dalam semua aspek iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek untuk memastikan kemajuan diri dan masyarakat. Pelbagai inisiatif sedang dilaksanakan bermula dari awal persekolahan bagi memupuk ilmu, kemahiran sasiah dalam diri rakyat Malaysia yang menjurus kepada kesejahteraan diri dan sumbangan kepada keluarga, masyarakat dan negara. Para hadirin hadirat yang dihormati sekalian, persoalan yang akan dibincangkan mengenai tajuk forum kita pada hari ini ialah adakah dengan merealisasikan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan pada abad ke-21 penting untuk menghasilkan modal insan yang bersepadu? Dijemput saudari panel pertama Nur Nafijah bagi membahaskan persoalan ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih saudari moderator Nik Nurmisha Fatihah di atas pengenalan sebentar tadi. Jadi, apakah yang menyebabkan persoalan ini muncul? Faktor utama yang menyebabkan persoalan tersebut berlaku adalah peningkatan pengaksesan maklumat yang tiada had menyebabkan seseorang individu itu mengalami kesukaran dalam menilai sama ada maklumat tersebut adalah betul ataupun salah. Dan ia juga akan mendedahkan mereka kepada krisis sosial. Selain itu, pelajar terlalu taksub dengan melayari internet dan bermain video sehingga mereka sanggup mengabaikan waktu belajar dan tidur mereka. Di samping itu, masyarakat terlampau mengikut dan mengamalkan fahaman sekularisme dan liberalisme. Kelompok ini akan menentang para pemimpin agama dan berupaya untuk mempengaruhi undang-undang berdasarkan keyakinan liberal mereka. Terima kasih saudari Nur Nafijah atas penerangan yang jelas dan padat itu tadi. Setiap masalah sudah pasti ada kesannya yang tersendiri. Dengan itu, saya menjemput panel kita yang seterusnya iaitu saudari Nur Zakirah Izzati bagi membincangkan kesan yang terjadi akibat permasalahan yang dibincangkan. Silakan saudari Nur Zakirah. Baik, terima kasih saudari moderator Nik Nurmisha Fatihah. Kesan bagi sesuatu permasalahan dapat dilihat daripada pelbagai sudut. Bagi isu kita pada hari ini, kesan yang akan dibincangkan dari 3 sudut iaitu individu dan keluarga, masyarakat dan negara. Dari perspektif individu dan keluarga, individu yang terperangkap dalam masalah mereka berjuang untuk mengawal emosi mereka dan terdedah kepada tingkah laku yang negatif, yang tidak produktif. Seseorang yang tidak berjaya atau terlalu menyibukkan diri dengan perkara remeh-temeh menjadi beban keluarga mereka. Dari sudut masyarakat pula, masyarakat yang taksub dengan fahaman sekularisme dan liberalisme akan menentang sistem pendidikan Islam di negara kita serta membenci agamawan. Mereka inilah punca falsafah pendidikan kebangsaan tidak dapat dicapai. Dari sudut negara pula, negara akan terhalang untuk maju ke hadapan kerana rakyat yang sibuk mempertikaikan
falsafah pendidikan negara kebangsaan, walhal mereka sepatutnya menuntut ilmu agar menjadi insan yang berguna untuk memajukan negara. Terima kasih saudari Nur Zakira. Begitu rupanya kesan yang akan terjadi sekiranya permasalahan tersebut berlaku. Bagaimana pula dengan penyelesaiannya? Baik, pelbagai penyelesaian yang telah diambil oleh pelbagai pihak yang terlibat dalam menangani masalah ini. Antaranya ialah pihak sekolah menyediakan prasarana yang lengkap dan membaik pulih sistem yang lebih baik demi memastikan aktiviti pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lancar. Selain itu, para guru peka dengan tanggungjawab mereka dalam penyampaian ilmu pengetahuan kerana guru ialah insan yang dapat mempengaruhi para pelajar di sekolah bagi pembentukan modal insan. Seterusnya, setiap sekolah memberi penekanan yang lebih meluas terhadap unsur jasmani, emosi, rohani dan intelek kepada para pelajar untuk melahirkan individu yang berkepribadian pelajar melahirkan individu yang berkepribadian sejajar dengan falsafah pendidikan negara. Di samping itu, pihak yang bertanggungjawab juga melaksanakan aktiviti yang melibatkan sesi penjelasan, seminar, convention, risikan dan siasatan untuk mencegah fahaman barat yang semakin berleluasa di negara kita ini. Akhir sekali, pihak kerajaan memperkasakan undang-undang dan hukuman terhadap mereka yang mengamalkan fahaman dan ajaran sesat ini. Namun begitu, saya berpendapat bahawa masih ada penambahbaikan yang boleh dilakukan terhadap penyelesaian yang sedia ada ini. Apakah penambahbaikan yang boleh diaplikasikan dalam penyelesaian sedia ada tersebut, saudari Nur Nafijah? Bagi saya, yang pertama, pihak sekolah mestilah memantau penggunaan prasarana seperti ICT supaya para pelajar tidak menggunakannya terhadap perkara yang tidak berfaedah. Selain itu, pihak kerajaan juga seharusnya memperketatkan undang-undang yang sedia ada dan mewujudkan undang-undang baru yang mana undang-undang itu lebih jelas mengidentifikasikan dan melarang ajaran sesat serta hukuman yang akan dikenakan sekiranya ada pihak yang melakukan kesalahan tersebut. Berikut merupakan penyelesaian sedia ada oleh pihak yang terlibat bagi menangani permasalahan tersebut. Bagaimana pula dengan penyelesaian baru? Okey, baik. Bagi penyelesaian baru, ibu bapa perlu memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak kerana mereka lah orang yang paling hampir dengan anak-anak mereka sendiri. Selain itu juga, ibu bapa juga perlu memantau gerak-geri, perbuatan dan rutin harian anak-anak dengan lebih terperinci bagi memastikan perkara yang mereka lakukan tidak akan mendatangkan keburukan kepada diri mereka sendiri dan orang lain. Sebagai contoh, ibu bapa boleh memantau penggunaan media sosial anak-anak secara lebih mendalam dan memberi had penggunaan telefon dalam sehari. Daripada kenyataan yang telah dibincangkan sebentar tadi, kita dapat rumuskan beberapa perkara seperti falsafah pendidikan negara merupakan asas kepada sistem pendidikan negara kita dengan membimbing usaha memuput modal insan dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Guru terutamanya perlu mempunyai pemahaman yang mendalam tentang falsafah pendidikan kebangsaan dan menerapkan nilai-nilainya dalam pengajaran mereka bagi mencapai matlamat pendidikan. Selain itu, tanggungjawab individu memainkan peranan penting dalam membangunkan kemahiran dan membentuk generasi muda. Akhir sekali, menangani isu-isu seperti sekularisme dan liberalisme adalah perlu untuk memenuhi objektif falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia.
Tiba kita di penghujung hujahan, maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para panel kita iaitu Saudari Nur Nafijah dan Saudari Nur Zakira Izzati kerana sudi berkongsi ilmu dengan kita pada hari ini.